warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunanku, syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Berdasarkan ayat yang mulia ini, penghuni syurga ialah dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la farqa baina bani ajami wal arabi illa bittaqwa. Yang bermaksud, tidak ada perbezaan orang ajam selain daripada Arab dikatakan ajam. Tidak ada perbezaan di antara orang ajam dengan orang Arab, melainkan ketakwaan. Arab jangan berbangga kerana dia faham ayat-ayat dibaca kerana dalam bahasa dia. Tapi kalau dia tidak bertakwa, dia bukan penghuni syurga, insya-Allah. Jadi siapakah yang mulia di sisi Allah kalau bukan orang ajam, bukan orang Arab? Inna akramakum indallahi azqakum. Maksudnya, sesungguhnya yang paling mulia, yakni di sisi Allah dari kalangan para hambanya, ialah orang-orang atau hamba-hambanya yang bertakwa. InsyaAllah, bahasan pada pagi ini tentang erti takwa. Apakah takwa? Apakah sifat-sifat takwa? Saya merujuk banyak tempat rujukan. Pengertian takwa ni amat luas sekali. Cukuplah sekadar 3 perkara yang akan saya bahaskan pada pagi yang penuh diberkati ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, lazimnya kesemua kita memahami arti takwa. Takwa ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala larangan-larangannya. Ini pandangan ulama berdasarkan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyr, surah ke-59 pada ayat yang ke-7. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang menjadi kewajipan, maka terimalah, amallah, laksanakanlah. Dalam perkara-perkara sunat, sekadar kemampuan yang ada. Tapi ingat, apa yang dilarang, dicegah dan ditegah, wajib ditinggalkan sama sekali. Ini takwa. Yang disuruh oleh Allah dan Rasul, kita laksanakan. Yang menjadi kewajipan. Yang sunat, sekadar kemampuan. Jangan tekan sangat yang sunat. Buat sekadar kemampuan. Tetapi
yang diharamkan wajib kita tinggalkan walaupun merugikan kita. Ini takwa. Dan insya-Allah ganjaran hamba-hamba Allah yang bertakwa ila syurga. Yang kedua, pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ditanya kepada beliau tentang takwa, beliau menjawab, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Apakah maksud? Takwa mengikut pandangan sepupu, sahabat dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berpandangan bahwasanya takwa itu 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yakni banyak terjemahan, banyak huraian yang saya tengok tak sama tentang ini. Salah satu yang kita fahami ialah takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata takut kepada Allah, takut nak melanggar perintahnya, takut kalau kita tinggalkan solat, takut kalau kita tak keluarkan zakat. Karena Allah Maha berkuasa, Allah mampu melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Tak ada kuasa yang mampu menghalang kehendak Allah. Termasuk kita hanya takut pada Allah, kita tidak takut pada manusia. Atakhshawnahum fallahu ahaqu an takhshaw in kuntum mu'minin, dalam surah At-Taubah di pertengahan ayat ke-13. Maka apakah kamu takut kepada mereka? Allah tanya kita takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Islam. Padahal akulah sepatutnya kamu takuti sekiranya kamu benar-benar beriman. Orang-orang beriman, they will speak without fear. Mereka akan cakap tanpa gentar kepada sesiapa. Ini orang beriman. Apa yang manusia boleh buat kat kita? Kecuali dengan kehendak Allah berlaku. Kita bukan takabur. Ini keyakinan Al-Quran yang kita tanam dalam jiwa kita. Sebab tu saya nak ulangi sekali lagi ayat kepada pemerintah, minta maaf kepada mereka-mereka yang berdakwah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu ulama sebut ditujukan kepada orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Kepada makhluk, no way man. Kita cakap apa yang benar saja. Jangan fitnah. Ini selalu saya sebut. Jangan sesekali kita memfitnah walaupun musuh kita. Kita bercakap biar ada evidence, ada dalil, ada keterangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Benar dalam tutur kata, benar juga dalam tindakan-tindakan. Ni ayat 119 At-Taubah. Dalam ayat lain, Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kamu berkata benar, tepat dan benar dalam segala perkara. Hadis kita baca dua. Yang pertamanya riwayat Imam Tirmizi. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Maksudnya, ketahuilah, jangan kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya.
la yuqarribu min ajlin wa la yubaidu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekiranya kamu berani berkata benar atau kamu berani menyentuh soal-soal besar, isu-isu besar. Pendakwah ni kena bercakap. Jangan cakap benda remeh-temeh. Benda yang ada kaitan dengan akidah, yang merosakkan iman dan Islam, itu perlu diperkatakan. Minta maaf, bukan condemn siapa. Tak puas hati kita forum dana. Kita tengok hujah. Jangan cakap benda remeh-temeh. Ini benda yang penting. Soal akidah, boleh atau tidak kita menerima dan melaksana dan serta mengamalkan undang-undang ciptaan manusia? Tak boleh. Kenapa? Syirik. Nyatakan hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad, nyatakan dari Quran Asy-Syura ayat 41. Minta maaf, ayat 21. Begitu juga ayat yang dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Itu semua ayat-ayat tentang syirik. Ni takut. Saya dah sebut. Kita dah diberi peluang naik atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Kita tak cakap. Ambil kesempatan. Mungkin menteri ada depan kita, ketua polis negara ada depan kita. Jangan fitnah. Ini sifat seorang hamba yang bertakwa. Al-khawfu minal jalil. Mereka takut akan kebesaran Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Amalan golongannya bertakwa, amalan yang selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Pastikan setiap tindakan-tindakan kita, tindak tanduk kita, amalan kita, jangan bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dah sebut tempoh hari. Kalau amalan kita ikhlas tetapi tidak menepati Al-Quran As-Sunnah, maka tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sila rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Baqarah ayat 111, 112. InsyaAllah tuan-tuan akan bertemu dengan hadis Muslim. Beliau Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak selaras sebagaimana yang kami ajar, amalan itu ditolak. Ikhlas dan menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Allah menyebut dengan jelas. Dan sesiapa yang mencari selain pada Islam, amalan itu tidak akan diterima. Dan golongan ini golongan yang rugi di negeri akhirat. Justru hamba-hamba Allah yang bertakwa, mereka beramal, mereka bertindak selaras dengan tuntutan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Dalam Suratul Furqan, surah ke-25 pada ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahul azim. Saya cek semula ayat 23 suratul Furqan. Alhamdulillah betul. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami akan perlihatkan semula amal-amal kebaikan yang mereka pernah lakukan sewaktu hidup di dunia. Malangnya amalan itu umpama debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana amalan itu tidak memiliki dua syarat, ikhlas dan menepati petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.
golongan yang bertakwa, mereka akan memastikan kedua-dua syarat ini terdapat dalam amalan mereka, dalam tindakan-tindakan mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan inilah sifat orang yang bertakwa. Maknanya mereka beramal selaras dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni mood korang sikit, minta maaf. Mood korang sikit. Biasalah ada masa kita mood baik, kadang-kadang mood tak baik kan. Tapi insya-Allah lah kita cakaplah sekadar mood yang ada ni. Dan saya ingin merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi pada semua penyumbang-penyumbang, terus menyumbang. Bukan kepada tahfiz mutmainnah saja, tetapi kepada semua tahfiz yang berhampiran dengan tempat kediaman tuan-tuan dan puan-puan. Bantulah mereka, bantulah kami, bantulah pekerja-pekerja yang gajinya tidak lumayan. Saya ucap terima kasih, insya-Allah. Dan semalam saya dah mempromosikan buku yang saya terbitkan, Aku dan Al-Quran. InsyaAllah boleh hubungi nombor telefon yang tertera dalam dekat skrin ya. Mus. Ya. Yang tertera dekat skrin boleh hubungi. InsyaAllah tuan-tuan boleh bank in dan insyaAllah saya akan tunaikan, yakni amanah ini mengagih-agihkan kepada yang saya sebut. Kita bagi bertahfiz, kita bagi sebahagian kepada perjuangan Islam, fisabilillah, fakir miskin. Itu saja termampu yang saya boleh buat, insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau satu naskah saja kita charge RM15, itu termasuk postage. Kalau kita nak cover postage sendiri, makna tak ada untung lah. Niaga tak ada untung ni balik awal lah jawapannya kan. Cari pahala je. Dan keuntungan ni kita nak salur kepada mereka-mereka yang selayaknya mendapat bantuan dan pertolongan ini. Kalau ambil banyak, insyaAllah cari teman, postage kita cover. Macam tu. Ada nombor-nombor tertera dan akaun nombor saya pun ada kan. InsyaAllah boleh salur. Setakat hari ni dah 26 orang. InsyaAllah saya bagi jaminan, kalau sekiranya buku tu tak sampai, hilang, saya akan ganti. Jangan bimbang. Saya hidup di dunia sekali ni je. Saya tak nak menipu orang, tak mau kencing orang. Orang pun tolong jangan kencing saya, sudahlah kan. Kita sama-sama buat kerja, mencari keredaan Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lagi, takwa yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah dengan yang sedikit. Qana'ah ni apa? Berpada dengan apa yang direzekikan oleh Allah. Rezeki saya banyak ni, alhamdulillah. Sikit pun alhamdulillah. Jangan banyak je alhamdulillah, sikit pun alhamdulillah. Kan? Allah dah uji dah ni. Para pendakwah hari ni dah 2 minggu dah ni. Terperap dalam rumah aja. Satu sen pun tak masuk. Syukur kita masih ada makanan, masih ada minuman. Kita masih diberi peluang untuk hidup, untuk meneruskan perjuangan untuk mendaulatkan sebuah negara Islam. Itu satu nikmat. Nikmat jangan kita duk fikir duit semata-mata. Ada orang komen, saya nak jawab je komen ni. Dia kata wang bukan segala-galanya. Saya kata ketenangan itu penting. Dia kata wang, betul, wang bukan segala-galanya, tetapi kerana wang juga boleh melaksanakan segala-galanya. Tak kalah kerana nak solat pun kena bayar duit. Jangan duk fikir duit sangat, sahabat. Jangan duk kira dunia ya. Ada benda yang tak perlu bayar 1 sen pun. Pergi masjid kena bayar duit kah? Tak bayar. Semalam saya tertinggal satu. Saya nak beritahu pada orang Seremban sekali lagi. Yang kata politik dan agama. Semalam saya tak teringat. Saya nak bagi tahu. Kerana kuasa politik, ada kuasa, ada authority, kita boleh laksanakan apa-apa yang kita kendaki. Kita tengok dalam negara kita, tidakkah orang yang didakwa rasuah, akhirnya kes beliau, pendakwaan digugur. Ada pula yang didakwa
LTTE juga digugur. Kenapa? Kerana dia ada kuasa. Jangan tak faham. Semalam tak ingat, hari ni baru ingat. Kita nak kuasa, kita tak gila kuasa. Kita nak kuasa, kita nak laksana syariat Islam, kita nak tegakkan sebuah negara Islam, dan kita akan berlaku adil pada seluruh rakyat. Itu matlamat kita. Understood? Ini masalah. Termasuklah wang ringgit. Wang, money is not everything. Tetapi kepuasan, content is better than riches. Kepuasan kita ni lebih baik daripada kesenangan hidup. Ada RM1, gaji RM1, satu hari RM1 gaji. Alhamdulillah. Yang kau ni gaji satu hari RM1,000, tak cukup. Sebab dia tak ada sifat qanaah. Walau annahum radu ma atahumullah. Tu dalil Quran. Ustaz ni kalau dia bercakap, insya-Allah ada dalil Quran, terimalah. Kalau Quran pun nak tolak, susahlah. Itu saya belum sentuh lagi bab politik. Dalil-dalil Quran tentang politik, dalil-dalil Quran tentang menjadi syirik apabila menerima mengamal undang-undang ciptaan manusia lagi akan datang. Setuju? Angin sudah naik. Jangan tengok ustaz ni badan kecil, tak ada angin, kepala angin. Cerita gitu, bukan kata siapa-siapa, nak bagi tahu je. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 59, kalau sesungguhnya mereka redha dengan kurniaan Allah pada mereka, banyak pun alhamdulillah, tapi agih-agihkan kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Itu cara Islam. Don't be selfish. You are a millionaire but you are very stingy. Kedekut. Tak boleh dalam Islam. Orang kedekut ni Allah benci, Nabi tak suka. Bila sampai tajuk tu kita cakap ada dalil Quran, ada dalil hadis. Bukan cakap kosong. Saya bukan ulama. Saya hanya pendakwa kecil-kecilan. Memanglah orang pun kecil, 5 kaki 2 inci je. Age 65. Jadi cerita gitu. Kita dengar hadis tentang qanaah. Dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Rawahu Muslim. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin insya-Allah. Tadi ayat Quran At-Taubah 59. Ada orang komen dalam Facebook saya, ustaz ni asyik hujah Quran ya. Kita nak cakap apa lagi, dia kata. Kena terima. Memang betul. Tolak Quran kafir ya. Tolak hadis kafir. Kan? Cerita macam tu. Ini hadis. Sesungguhnya beruntunglah siapa orang-orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Allahu Akbar. Saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur. Kenapa syukur? Dulu kita jahil. Kita dah repent. Kita dah menyesal, kita bertaubat. We look forward. Ni yang kita nak buat, all good deeds. Kita nak cari amal-amal soleh yang Allah redha, supaya kita tebus semula dosa yang lalu. Kita syukur. Dalam hadis ni kata sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Allahu Akbar. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Pimpin dan bimbinglah aku. Biarlah aku mati dalam Islam, insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran surah ketiga ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan kamu tunduk serta taat pada segala perintah Allah. Ini cita-cita
Inilah usaha yang sedang saya lakukan. Dan saya yakin dan percaya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan di sana, termasuk keluarga-keluarga saya, insya-Allah ini pesanan Allah untuk kita. Kena ada sifat qanaah. Tak jadi. Allah kata. Dan apabila Allah beri rezeki, mereka berpada dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Itu qanaah. Berpada dengan apa yang ada. Rezeki saya pun agak berubah-ubah. As a banker, mula-mula teacher. Tapi tak sesuai dengan jiwa. Kita switch profession. Kita jadi seorang banker. Ketika tu bank sistem riba, kita resign. Kita masuk pondok, kita belajar sikit-sikit. Akhirnya hari ni Allah angkat sikit jadi pendakwah kecil-kecilan. Kita syukur. Rezeki kita sama aja. Alhamdulillah. And even my weight, berat badan saya pun tak pernah naik. Dulu, kini, selamanya hanya lengkongan 60 kg. Masa kerja bank makan sedap pun 60 kg. Tak kerja bank pun 60 kg. Ni slim and fit ni. Ni kena belajar kat saya. Boleh? Boleh tuan-tuan? Cerai. Buatlah tangan sikit ke. Hampa pun sejuk, bukan aku sejuk. Kan? Baik. Itu yang ketiga. Yang ini yang disebut oleh Sayyidina Ali, qanaah dengan yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang ini dalam bahasa mudah difahami, kita membuat persiapan untuk hari yang panjang. Hari kita akan dikembalikan untuk bertemu dengan Allah. Apa persiapan kita? Allah sebut, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tekak kering, minta maaf. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Ini bekalan kita, yang juga dinamakan amal soleh. Doa Nabi Sulaiman yang saya ajar, tuan-tuan amal atau tidak? Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku bagaimana untuk mensyukuri segala nikmat kurniaanmu. Sikit banyak kena syukur. Dan kepada kedua ibu bapaku, dan berilah pertolongan kepadaku supaya aku dapat beramal dengan amal-amal yang engkau redha, yakni amal soleh, ikhlas dan menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan masukkanlah daku, ya Allah, di dalam rahmatmu sama-sama dengan orang-orang yang soleh, yang ada ilmu dan beramal ilmunya. Itu soleh namanya, insya-Allah. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 19. Itu mengikut pandangan Sayyidina Ali, bahawasanya takwa yang keempat ialah kamu membuat bekalan akhirat. Nak bawa balik bekalan akhirat. Kalau takdir saya meninggal dunia dalam bulan ni kan, bila-bila, tuan-tuan tolonglah sedekahkan Fatihah, sudahlah. Kita tak tahu, you never know. Nah, when the time comes, whether you are prepared or not prepared, you have to go. That's all I could say. Akhir sekali, kita dengar pandangan seorang sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, tentang takwa. Beliau menyatakan, huwa ayyuta'a fala yuqsa, wa ayyuzkara fala yunsa, wa ayyushkara fala yukfara.
Ini juga terdapat, kalau tak silap saya, dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau tak salah saya lah. Tapi ini bukan hadis. Ini daripada Abdullah Ibnu Mas'ud, athar sahabat, kata-kata sahabat yang mulia yang boleh kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Beliau berkata, takwa itu ialah taat, bukan derhaka. Jangan kita menderhakai Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul telah membuat sesuatu ketetapan, taatlah. Melanggar ketetapan tersebut, tak nak ikut ketetapan yang dinyatakan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, derhaka namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dah banyak kali saya baca ayat ni. Kenapa? Tak ada modal. Saya bukan hafiz, boleh sikit-sikit je. Sila rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Jawi, ayat ini pada muka surat 913. Kalau Rumi, muka surat 1110. Kalau tafsir H. Zainuddin Hamidi, pada muka surat 613. Ayat yang sama. Tidak wajar, tak patut seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan yakni sesuatu di dalam urusan kehidupan mereka, lalu mereka mencari yang lain, maka mereka ini, kata Allah, mereka derhaka dan mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesiapa yang tidak mau, tidak ikut, enggan mengikuti ketetapan Allah dan apa yang diterangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derhaka dan sesat. Ini ayat yang sebagai dalil wajib kita ikut, whether you like it or you don't like it. Take it or leave it. You take it, you are bahagia insyaAllah di akhirat. If you leave it, you will sengsara di akhirat. Percayalah. Ini takwa. Taat bukan derhaka. Kita sedap tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan tempat tidur, bangun. Sebaik-baiknya solat awal waktu. Itu sebaik-baik ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak cakap ni ustaz-ustaz lah. Ustaz pun solat luar waktu. Itu masalah. Bukan ustaz di Malaysia, di luar negara ni cerita. Oi, kalau cakap emah, kita kena solat awal waktu, ini sunnah Nabi. Nah, kita sedap tidur pun kena bangun. Ini tuntutan agama. Walaupun kita ni tiba-tiba masuk Ramadan 24 April, tak tahulah sama ada kita boleh atau tidak nak menunaikan solat tarawih, ataupun mungkin tahun ni kali pertama dalam sejarah hidup saya kita sebulan akan puasa di rumah. Ya Allah, cukuplah, hentikanlah wabak COVID ni ya Allah. Kau hentikanlah daripada muka bumimu ya Allah. Engkau saja yang ada kemampuan untuk menghentikannya. Berilah peluang pada kami untuk beribadah, untuk solat berjemaah, tarawih, witir dan sebagainya ya Allah. Kami rindukan masjid. Dah 3 minggu tak pergi solat Jumaat. Jadi munafik tak tahu? Kata ada hadis Nabi 3 kali tak pergi, jadi munafik. Ini jadi apa? Jadi orang soleh. Sebab apa? Ulama dah buat keputusan, membahayakan orang lain tak boleh. Kita sama-sama lah ikut. Tuhan lebih mengetahui kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Taat bukan derhaka, ada sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Boleh tuan-tuan? Pagi ni tak banyak yang respon. Nampak tu dah jemu dah lah tu kan. Orang Melayu ni macam tu lah, dia semangat sekejap ni, pas habis sejuk habis. Kita dengan agama ni tak boleh semangat-semangat. Dia kena continuously, berterusan. Walaupun solat tahajud 2 rakaat, sepanjang hidup solat tahajud 2 rakaat.
Itu yang Nabi suka. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadis Bukhari. Sebaik-baik amalan, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jangan semangat. Dah sejuk tak nak dah. Yang kedua, wa ayuzkara fala yunsa. Ingat, bukan lupa. Kita diajar oleh Allah dalam suratul Baqarah pada ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Orang kata, ustaz tak bayar ke ustaz keluar daripada rumah hari-hari buat rakaman? Allah. Kalau mati kerana berdakwah takkan rugi. Kan? Cuma ada jugalah jenis cerai-cerai ni, tak lagi aku lebih kurang aku lanyak lagi pun payah juga. Orang dah bahas orang yang meninggal dunia kerana wabak Covid ni, ada hadis dia syahid. Oh, nak syahid bagi dia mati dulu. Ni korang hajar namanya. Look into the mirror. See yourself. See for yourself. Who are you? You faham ke ayat Quran hadis ni? Siapa dia? Tok Guru hampa. Aku pun nak tengok juga. Nak pergi bincang sikit dengan Tok Guru hampa tu hebat. Tahu mana? Please lah, respect lah para ulama. Jangan duk hina. Sampai ada guna perkataan celaka, aku bimbang. Takut-takut celaka tu akan menimpa kamu. Ingat, kalau kita suka pada seseorang, dengar ni sahabat-sahabat saya, suka pun biar patut padan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita benci kepada seseorang, biarlah ada batas-batas kebencian. Kenapa? Mungkin yang kita suka sangat itu esok jadi musuh. Yang kita benci itu menjadi kawan. Hadis Tirmizi. Ini cerita dia. Tolonglah, hormatlah para ulama. Sejak kamu dah kalah, sebut bila Pakatan Harapan dah kalah, aku pun tak kata apa dah, senyapnya. Ini tak puas hati dengan pelantikan Tuan Guru. Who are you, man? Hang siapa? Tak payahlah kritik. Dulu masa hampa perintah, hampa tak mau buat yang terbaik. Ni peluang yang ada pada Perikatan Nasional. Do your very best. Laksana. InsyaAllah. Ambil hati rakyat. Jaga kepentingan rakyat. InsyaAllah kamu akan kekal sebagai pemerintah. Jangan berlaku zalim. Walaupun terhadap sesiapa. Terhadap musuh. Jangan. Ingat, bukan lupa. Fadhkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Apa maksud? Kita perlu mengingati Allah sentiasa dalam jiwa kita. Nak keluar rumah saya dah hajar bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Al-Azkar. Syaitan pun surrender. Tak boleh nak buat apa, sebab dia dah minta perlindungan kepada Allah. Kalau ingat sikit, baca sikit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyun wala nasir. Al-Baqarah 107. Minta perlindungan Allah lagi. Sambung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Sambung lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita memohon kepada Allah. Allah saja tempat kita memohon pertolongan. Baru kita naik kenderaan. Baca doa kenderaan. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kenapa ustaz tak baca yang subhanalladzi tu? Sebab aku tak hafal. Nak buat macam mana? Cucu aku hafal, aku tak hafal. Saya dah mangli, dah imun dengan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. 50 tahun dah kita dah beramal. Doa Nabi Nuh ketika nak naik bahtera sama. Tu cerita dia. Tolong baca matan apa ni? Matan apa? Bolehlah. Matan apa? Dia nak suruh tolong baca matan-matan apa? Cakap biar terang.
Itu cerita dia. Ingat Allah. Sama ada ingat dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Itu semua dalam lingkungan erti kata ingat Allah. Nah, apa dia kata? Tu cerita dia. Dia pun tak jawab dah. Nak suruh baca matan. Ni kadang puak-puak ni pun act juga macam dia orang tu kemas sangat hadis. Sahih tak sahih? Sahih tak sahih? Tak payahlah. Hak sahih-sahih pun banyak kamu tak baca tentang pemerintahan, tentang politik. Tak payahlah. Tak payah berbala. Wasting my bloody time saja. Kan? Tak apa hati datang main jumpa face to face. Tunjuk mana hujah ustaz tak betul. Jangan taksub nah. Tolong jangan taksub dengan ustaz-ustaz hangpa ni. Kita dengar semua pandangan yang baik kita ambil, yang agak tak betul kita diam. Sebab ulama dia ada dia punya hujah masing-masing. Kita nak sedang ustaz kita je, ustaz lain semua tak betul. Takkan nak baca Al-Quran bagi tahu surah sekian tak betul. Rosak akidah. Yang ketiga ialah syukur bukan kufur. Ini takwa. Yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu padaku, aku nescaya aku akan mengingatimu. Syukur, jangan kufur. Apa dia syukur? Syukur benda, syukur benda. 3 benda untuk mengakhiri. Maksud syukur yang pertama, dengar baik-baik, ialah pengakuan hati segala nikmat kurniaan Allah, segala nikmat yang kita kecapi hari ini adalah kurniaan Allah. Wa in min syai' illa indana khazainuh. Itu dalam suratul Hijri, surah ke-15 ayat 21. Dan tiap sesuatu yang kamu miliki itu dariku, dari perbendaharaanku, kata Allah. Hadza min fadli rabbi. Jawapan Nabi Sulaiman alaihi salam, ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Jangan lupa benda tu. Kita meraih apa kejayaan yang kita kecapi, yang kita nikmati adalah kurniaan Allah. Hari ini kita jadi Perdana Menteri of all people, you know. A person who was sacked of all people. He was sacked. Tapi hari ini Allah nak angkat martabatnya. He's trying his best. Give him a chance, you know. Jangan terus condemn. Kalau you naik pun you belum tentu lagi. Ini kita penyakit ni lah, ego. Rasa kita ni I'm the best. Tak lagi aku kata pelik-pelik, hampa kata aku kasar. Aku ni bukan boleh sangat. Kan? Allah nak angkat darjat dia. Allah nak bagi peluang. Satu amanah besar. Syukur kepada Allah. Bila dijawab, tengok, sama macam saya dipahamkan Menteri Agama ketika ditanya apa pandangan Datuk Seri dilantik sebagai senator dan sekaligus Menteri Agama, dia jawab benda yang sama. Ini adalah kurniaan Allah kepada saya. Surah An-Naml ayat 40. Yang kedua syukur ialah senantiasa memuji Allah di atas nikmat kurniaan Allah. Nikmat kurniaannya puji banyak-banyak. Kita ni kalau orang tolong kita sampai ke mati ingat. Tapi ada juga manusia tak ingat. Orang tolong dia pun dia lupa. Ustaz pun ada. Hadis sahih Imam Tirmizi. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, mana dia tidak bersyukur kepada Allah, Allah gerakkan hati manusia, tolong kita. Bila tolong kita, appreciate lah sikit. Show your gratitude to God, to Allah. Tu syukur.
senantiasa memuji Allah. Jangan puji makhluk banyak sangat, nanti dia kembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda syukurnya seorang hamba Allah. Yang ketiga, akhir sekali, sifat takwa. Pandangan Abdullah ibn Mas'ud, tidak menyalahguna nikmat kurniaan Allah. Jangan salah guna. Kita ditakdirkan menjadi kaya raya. Macam Sultan Brunei tu, banyak masjid yang beliau bina. Beliau bangunkan masjid, tahfiz, tolong orang susah. Allahu Akbar. Itu syukur namanya. Kalau tak lagi-lagi best, tolong Sultan Brunei, tolong bagi siap bangunan aku pula, insya-Allah. Nah, nak cari banyak lagi 1.5 juta ni. Ada kuasa, dah kita sebut selalu, tegakkan keadilan. Itu syukur. Jangan ambil kesempatan membina kekayaan dengan kuasa yang dimiliki. Kekayaan, kekuasaan, kedudukan. Kita jadi CEO of a company. Kita ada staff ramai. Sebagai CEO, kita buat announcement, panggil semua staff. Okey semua staff, saya bukan nak paksa, contoh saja, nak buat contoh ni, syukur. I see some of you still not covering yourself, tak tutup aurat. Esok saya akan ditanya kerana saya ini berkedudukan yang paling tinggi dalam syarikat ini. Contoh. Jadi saya minta sangat-sangat esok, semua yang belum bertudung, tudunglah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Dia telah menunaikan tanggungjawab kedudukan yang tinggi sebagai CEO. Itu syukur. Bukan jadi CEO, projek 1 juta, markup jadi 2 juta. Itu khianat. Jadi sekadar itulah. Nah, I have a very, very important meeting at 11 PM sharp, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada pagi ini memberi manfaat pada saya. Saya tak pernah lupa pada saya dan kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video live kuliah duha daripada Tahfiz Mutmainah Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah. Sekali lagi ucapan terima kasih di atas sumbangan-sumbangan. Kita pun duk cek juga, meningkat sikit-sikit, alhamdulillah. Yang penting keikhlasan. Banyak sikit tak penting, keikhlasan. Jadi siapa yang ingin membeli buku Aku dan Al-Quran, kalau esok dah semua ada, nanti saya akan terangkan dalam live ini kaedah-kaedah yang saya belajar, bagaimana kita perlu hafaz ayat Al-Quran. Ribuan kemaafan, terkasabasan sebagainya. Saya memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesilapan yang tidak disengajai, itu kelemahan yang ada. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.